Sama-sama kita perjuangkan amanat kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua pelayar-pelayar RB yang bersama kita pada malam ini. Diskusi Johor, kestabilan masa depan. Bersama kita pada malam ini Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir yang merupakan Susur Agung Barisan Nasional. Apa khabar Datuk Seri? Baik. Masih bertenaga Alhamdulillah. Kita tahu ini merupakan orang penting dalam jentera Barisan Nasional persiapan menghadapi pilihan raya negeri Johor yang akan hari mengundinya pada 12 hari bulan, tinggal beberapa hari saja lagi. So far bagaimana Datuk Seri perjalanan kempen? Saya melihat setelah 2 minggu kita berada dalam siri kempen ini, keadaan baik dan perjalanan kempen-kempen yang diatur pun baik, dan ini merupakan pengalaman Barisan Nasional di mana kita melihat dalam setiap pilihan raya negeri ia menjadi sebuah keluarga yang besar, ya, iaitu semua peringkat, sama ada daripada dalam negeri itu sendiri maupun daripada di luar negeri, seluruh negara yang akan datang berkumpul bersama-sama membantu. Dan semangat inilah bagi saya ada semangat yang sangat istimewa kepada Barisan Nasional kita, kerana masing-masing datang, masing-masing datang, sama ada yang kecil, yang besar, yang ada kemampuan kecil ataupun kemampuan yang besar, dan secara berpasukan dari peringkat negeri, di peringkat bahagian, datang sama-sama untuk membantu untuk menjayakan matlamat ini. Jadi ini merupakan satu perkembangan yang menarik. Di peringkat minggu kedua ini saya melihat perkembangannya amat memberansangkan sekali. Bagaimana pula respon pengundi-pengundi, rakyat Johor terutamanya ketika Datuk Seri turun? Saya kira Datuk Seri telah turun menjelajah di hampir semua don-don yang dipertandingkan. Bagaimana respon Datuk Seri lihat? Dari pemerhatian saya, ya, sebagai Setiausaha Agung dan juga sebagai orang yang bukan berasal daripada Johor, ya, kita datang sejak beberapa minggu kebelakangan ini, kita dapat memahami dari segi psikologi manusia, dari aspek cara dia bercakap, bahasa badan mereka, dalam bahasa Inggeris dia panggil gesture-nya, body language-nya agak memberansangkan dan begitu positif sekali kepada Barisan Nasional. Kerana saya lihat, Datuk, ya, kerana Johor ini merupakan sebuah negeri yang penuh dengan sejarah, budaya dan juga pengalaman-pengalaman perjalanan politik Barisan Nasional dan UMNO itu sendiri. Dan saya dapat merasai bahawa apa yang berlaku pada peristiwa pilihan raya ke-14 yang lalu, ianya tidak akan berlaku lagi dalam pilihan raya pada kali ini. Maknanya dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai never again. Ya, peristiwa yang tersebut kerana menyebabkan berlakunya keadaan yang simpang siur, yang tidak ada kestabilan, sehinggalah menyebabkan dari segi pertumbuhan dalam konteks negeri Johor, dalam konteks sosial, kehidupan sosial yang ada dalam negeri Johor, dan juga dalam segala-gala aspeknya, menyebabkan berlakunya sedikit suasana yang tidak stabil. Maknanya rakyat dia boleh buat perbandingan. Rakyat boleh membuat perbandingan dengan sebuah kerajaan yang kononnya hendak dibina berdasarkan kepada satu ideal yang baru, dengan segala perancangan yang baru kononnya dapat melaksanakan. Rupa-rupanya ianya hanya bertahan pada selama 22 bulan saja. Dan kemudian berlakulah pelbagai bentuk pertikaian, ya, dan lompat-melompat, ya, pelbagai jenis katak dan sebagainya, kerana untuk survival politik. Jadi tentunya rakyat tidak selesa dengan suasana ini, kerana tradisi rakyat Malaysia iaitu apabila kita mengadakan sebuah pilihan raya, selepas pilihan raya diadakan, kita tutup chapter itu dan kita meneruskan kehidupan kita
dan sehingga kita menanti pula tarikh pilihan raya yang akan datang dan membuat persiapan untuk menghadapi pilihan raya yang tersebut. Tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya setiap pilihan raya ke-14 ini. Ia siri yang politik yang sentiasa berpanjangan kerana ia tidak dibina daripada asas yang baik. Ya, malah dalam politik yang lalu kita tahu bagaimana kempen yang keterlaluan, the hate campaign, kempen kebencian itu menyebabkan ia tidak dibina dalam konteks politik yang baik untuk masa depan. Dan akibatnya itu yang kita saksikan pada hari ini. Sehingga kan di negeri Johor pun keadaan di mana Datuk Menteri Besar terpaksa memohon perkenan ke bawah duli tuanku untuk membubarkan kerana kedudukan 28-27. Tetapi kalau diambil kira dengan speaker jadi 28-28. Jadi bagaimana nak mentadbir sebuah kerajaan dalam keadaan 28-28 walaupun kita mendengar hujah kononnya daripada pihak sana mereka telah memberi komitmen untuk tidak meminta kepada kerajaan menentang dasar kerajaan atau nak memohon supaya dibubarkan kerajaan ini. Tetapi kita tahu dalam apabila politik berada dalam keadaan yang tidak stabil seperti itu, ya kita ambil contoh tadi macam Datuk MB selalu sebut, ya mungkin kita tak tahu bahawa sebenarnya keadaan itu sudah menjadi 28-28. Betul. Saya sebagai mantan Menteri Besar. Saya nak tanya soalan tu. Ya, sebagai Menteri Besar pernah mentadbir dalam keadaan yang lebih daripada 2-3 yang berlaku peristiwa yang tidak stabil juga. Saya nak tanya Datuk Seri sebab Datuk Seri pernah menjadi Menteri Besar sebuah negeri. Jadi Datuk Seri ada kefahaman yang mendalam soal pentadbiran, soal pentingnya kestabilan tadi. Bila kita bicara soal ketidakstabilan tadi, maka pembubaran DUN dibuat kerana nak dapatkan kestabilan. Apa signifikan kestabilan tu dalam konteks pentadbiran negeri? Dari kacamata seorang Menteri Besar misalnya. Pentadbiran untuk mentadbir sebuah negeri, untuk menyusun agenda sebuah negeri, negeri yang mempunyai wawasan perlu ada kestabilan politiknya. Itu prasyarat yang sangat-sangat besar. Sebuah negeri yang tidak ada kestabilannya, akhirnya dia tidak akan membawa kemajuan dan juga untuk melaksanakan agenda kepada negeri yang berkenaan. Dia melibatkan sistem pentadbiran, sistem kita tahu dalam sistem dewan kita, di mana kita nak memperkenalkan mungkin bajet katakan pada satu peringkat. Ada antara perkara yang sangat penting untuk kita bahaskan dan luluskan di dalam dewan. Kalau keadaan umpamanya dia kata okey, kita tak boleh nak luluskan bajet. Bayangkan apa akan berlaku kepada negeri yang berkenaan. Ya, maknanya untuk tahun kehadapannya negeri itu tidak mempunyai bajet. Kalau pembangkang kata okey, kita tak nak sokong. Okey, lepas tu dia kata okey, boleh sokong tetapi dengan syarat kami nak ni. Akhirnya kerajaan itu akan sentiasa survive dalam konteks ugut mengugut. Ugut sentiasa orang kata living in fear. Dalam sentiasa ketakutan. Pikiran pemimpin, ketua Menteri Besar sentiasa memikirkan bagaimana the next morning dia bangkit, dia bangun, dia fikirkan apa pula apa pula yang akan berlaku apa pula akan berlaku. Jadi bayangkan setiap hari kalau kita bangun memikirkan itu tanpa memikirkan lagi tentang keadaan rakyat, keadaan dasar yang perlu dasar yang baik yang perlu kita laksanakan. Jadi akhirnya fokus kita hilang. Fokus akan hilang. Jadi inilah yang kenapa Datuk Hasni selaku Menteri Besar mikirkan perkara ini semasa-masanya. Malah saya mengenali Datuk Hasni ini. Ya, mungkin ramai yang tidak mengenali beliau. Dia sebagai sosok yang sentiasa berada di belakang tabir. Bawah yang tak banyak bercakap, ya. Karakternya begitu. Tapi seorang yang sangat disegani kerana
disiplinnya, gerak kerjanya, bagaimana beliau mengatur sesuatu perkara, nak macam mana beliau nak melaksanakannya. Jadi berdasarkan latar belakang beliau sebagai seorang engineer, consultant engineer yang baik. Jadi ini antara sosok yang sangat-sangat mustahak yang perlu kita ada untuk membangunkan sebuah negeri. Maksudnya melalui perancangan dia. Kerana dari segi latar belakang beliau itu sendiri adalah sebagai seorang engineer ni kan dia ada planan. Dia ada plan macam mana nak bina satu-satu tempat tu, dia kena plan. Jadi itu latar belakang yang ada. Tapi bayangkan dalam keadaan simpang siur politik yang tidak stabil, wah, dia kena fikirkan masanya lebih kepada macam mana nak selesai. Dan dari segi kacamata pelabur pula, apa penting kestabilan dalam konteks pelaburan misalnya? Itu antara kriteria yang sangat penting kepada pelabur-pelabur. Dia panggil dalam bidang dia panggil risk and analysis, kan? Datuk pun tahu dalam bidang terlibat dalam bidang corporate apa semua. Bagi mana-mana syarikat, bagi mana-mana multi corporation ke syarikat besar yang ingin melabur, yang dia antara dia akan membuat dia punya business intelligence report dia. Ya, business intelligence termasuk juga risk analysisnya. Bila risk analysis dia akan lihat negara seperti ini, negara ini okey tak? Dari segi tahap rating negara ni macam mana? Bahaya ke, tak bahaya ke? Ya, sama ada fail state ke, negara gagal ke, negara itu stabil ke? Yang paling mustahak ialah ayat yang paling mustahak ialah negara itu adalah sebuah negara yang stabil. Sebab itu kita lihat bagaimana dalam negara kita, kenapa Malaysia mengatasi lain-lain negara membangun suatu ketika dahulu berbanding dengan negara-negara lain yang seangkatan dengan kita. Kerana apa? Kerana faktor stability. Itulah yang kita pasarkan ketika mana pemimpin-pemimpin kita pergi ke luar negara, mengajak pelabur-pelabur luar datang untuk melabur dalam negara kita. Apa antara yang ditanya? Soalan yang ditanya ialah tentang the stability of the country, the government system antaranya, iaitu sistem kerajaan yang ada dalam sesebuah negara itu. Kemudian dari segi dia punya sistem perundangannya, kemudianlah termasuk soal governance-nya, tadbir urus yang baiknya. Sebab bila ada satu sistem kerajaan yang stabil, tentunya dia dapat mengekalkan dengan governance-nya, tadbir urusnya, dan juga aspek-aspek yang lain. Dan Datuk Seri, kalau kita lihat PRN Melaka, kita nampak bagaimana BN mencapai satu kemenangan yang cukup besar, memberangsangkan di Melaka. Dan adakah sentimen itu berada di Johor? Sejauh mana hubung kaitnya kalau kita ambil kira prestasi Barisan Nasional di PRN Melaka dalam konteks Johor? Dalam konteks Johor, saya lihat tidak banyak berbeza dari segi pertama respon rakyat. Itu sangat mustahak. Kalau apapun kita bercakap tentang pilihan raya, ada orang nak membuat kajian tentang parti, tentang kedudukan yang ada calon-calon, tetapi paling mustahaknya ialah rakyat yang akan memilih parti yang berkenaan, ataupun calon-calon yang berkenaan. Dan saya melihat dari segi persamaan yang ada ialah dari segi kesungguhan rakyat untuk meletakkan noktah kepada ketidakstabilan. Itu kita lihat perkara yang sama di Johor ini. Bagi rakyat cukup-cukup lah dengan keadaan ini. Tapi akan ada pula pihak mengatakan, tapi yang mewujudkan semua ini ialah Barisan Nasional. Saya ingin menyanggah pandangan itu. Kalau dalam konteks Melaka, mereka mengatakan ini, kita dengar ceramah-ceramah daripada pembangkangan. Bersemangat dia cakap seorang tu, tapi dia tak melihat dalam konteks fakta yang sebenarnya, apa yang berlaku. Dia kata di Melaka tu UMNO lah yang sebenarnya, UMNO yang semuanya yang menyebabkan terbubar apa semua. Mereka ini menganggap apabila mereka menyampaikan ucapan ini, seolah-olah rakyat akan percaya apa yang dia bercakap. Sekarang ini kita tahu bahawa rakyat boleh tengok bukti-bukti itu yang ada, dan kita tahu bahawa apa yang berlaku di Melaka
Oleh kerana tindakan beberapa orang ni, 4 orang, yang cuba menggugat kerajaan yang ada untuk menukar kerajaan ada. Apa pilihan yang ada waktu itu? Ya. Dan akhirnya dia terpaksa menyerahkan balik kepada yang di-Pertuan Negeri untuk membubarkan. Begitu juga dalam konteks Sabah, orang kata, oh, ni siapa yang gerakkan itu dulu. Ya. Yang apa yang berlaku sebenarnya, siapa yang meminta supaya dibubarkan. Oleh kerana ialah berlaku suasana politik yang tidak stabil waktu itu di Sabah. Dalam konteks Johor, benda yang sama. Apabila keadaan perkara yang berlaku begitu, seperti yang kita sedia maklum, Menteri Besar Hasni selalu berkali-kali menyebut, dia kalau ikutkan, dia fikirkan tentang dirinya, dia tak akan minta supaya dibubarkan. Kerana dia ada masa mungkin berapa, 360 hari lagi, ataupun mungkin hampir-hampir 400 hari lagi. Dia boleh sambung terus menjadi Menteri Besar. Tetapi dia mengambil pendekatan, dia kata tak boleh, kerana ini soal tentang survival negeri, keadaan rakyat. Memulihkan keyakinan Untuk pelabur dan memulihkan sebagainya. keyakinan, memulihkan pelabur. Orang tak datang masuk untuk melabur. Ekonomi tidak berkembang. Dengan keadaan COVID yang berlaku ini pula, apa pendekatan yang terbaik? Bayangkan dalam masa yang sama, ketika mana kita menghadapi pandemik yang begitu serius, keadaan politik sendiri pun tidak begitu stabil. Jadi akhirnya pilihan yang ada, dia kena kembalikan semula kepada rakyat, untuk rakyat membuat pilihan, dan untuk beliau sudah tentu sebagai seorang ketua Menteri Besar yang mewakili Barisan Nasional, beliau menginginkan agar rakyat memberi peluang kepada beliau untuk mentadbir kembali negeri Johor ini berasaskan kepada pelan-pelan yang telah pun beliau rancang, yang telah pun beliau mulakan. Di mana yang ada ini disambung lagi melalui ikhtiar Barisan Nasional Johor. Betul. Datuk Seri, kalau kita lihat soal politik yang diguna pakai oleh Pakatan Harapan maupun Perikatan Nasional, PRU14 kita tahu memang serangan bertali arus kepada Barisan Nasional, segala fitnah, segala macam-macam lah. Kita politik menimbulkan kebencian. Dan tapi kali ini saya lihat seakan politik itu masih diguna pakai. Masih lagi diguna pakai. Dan saban hari kita nampak banyak kritikan-kritikan, tuduhan-tuduhan dilemparkan, dan serangan boleh dianggap semua parti ini menyerang Barisan Nasional. Apa pandangan Datuk Seri tentang fenomena ini? Ya, ada orang berkata amat memelikkan. Kerana pilihan raya sebuah negeri dibangkitkan isu-isu masalah di peringkat federal, isu yang telah pun dimainkan dalam pilihan raya yang lalu, ya, ditimbulkan balik. Tapi apa yang saya ingin melihat daripada perspektif yang lain, iaitu, dan ini menunjukkan bagaimana parti-parti yang ada ini tercari-cari apakah isu sebenar yang nak dimainkan dalam konteks negeri Johor ini. Ya, terhadap menteri besarnya, terhadap kerajaan di bawah pentadbiran Datuk Hasninya, pendekatan yang diambil oleh Datuk Hasninya, dasar-dasar yang dijalankan oleh pemimpin Barisan Nasional di negeri Johor ini. Itu sepatutnya diberi tumpuan. Tapi mereka tahu bahawa nak mengkritik kerajaan negeri Johor ini agak sukar, kerana antara lain Datuk Hasni masih baru, dan dalam masa yang sama, walaupun dia baru, tetapi dia telah memperkenalkan dasar-dasar yang popular kepada rakyat, termasuk juga dasar-dasar reform dalam konteks politik, dalam sistem dewan yang ada. Contohnya bagaimana dia memperkenalkan sebuah peruntukan kepada semua, dia bagi tanpa mengira latar belakang, dan sehingga menyebabkan pihak pembangkang, kalau tak silap saya masih ingat, pihak pembangkang mengeluarkan kenyataan mengucapkan terima kasih atas langkah-langkah pembaharuan yang dilakukan oleh beliau, dan sokongan diberikan kepada beliau kerana usaha-usaha ini. Jadi saya melihat bahawa ini isunya sebenar, kerana tidak ada isu yang hendak dimainkan, tetapi ia diambil dalam konteks untuk menidakkan Barisan Nasional ini melalui
cerita-cerita itu jugalah dikitar semula, ditayang balik, Ulang balik berkali-kali. diyakin balik, yakinkan kepada rakyat, diperingatkan kepada rakyat. You must remember kononnya kalau bagi kemenangan kepada Barisan Nasional, Kelab Tokrat akan kembali semula. Datuk Seri Najib akan jadi sehingga kan ada satu ucapan tu daripada seseorang tu, dia tengah cakap seronok, tengah bersemangat, dia seolah mengatakan bahawa kluster mahkamah akan jadi menteri besar balik. Jadi dia terbawa-bawa dengan emotion, perasaan yang lawan, dia nak lawan. Okey, tak boleh lawan, tetapi sampai ke peringkat itu dan sehingga terjejas dari segi keyakinan rakyat sebenarnya. Rakyat akan bertanya, kan, hari-hari duk main, tak ada isu lain lah. Orang biasa, saya tengok jumpa kawan-kawan saya, kawan-kawan kata, dia orang ni tak ada isu lain lah. Kan? Ini Johor, Pilihan Raya Negeri Johor umpamanya. Apa perkara-perkara yang boleh dibawa, disyorkan untuk pembangunan Johor, bercakap tentang dasar policy yang bawa. Okay, kalau dia jadi kerajaan, apa yang dia nak bawa? Kalau kita jadi kerajaan, ini yang kita bawa. Apa yang kita bawa. Let's debate on policy. Inisiatif yang nak dibuat, kan? Okay, ini yang sepatutnya dibahaskan. Tetapi apa yang kita lihat, dia menjadi satu pentas politik dia untuk melepaskan geram, kebencian, dan yang peliknya juga ialah mereka kesemuanya menjadikan Barisan Nasional sebagai sasaran. Itulah. Ya, sebagai sasaran. Walaupun sama-sama dia pemgaduh. Ya. Dia bila bab dia mengkritik, sebab kita pun kena faham bahawa mereka yang semua ni asalnya satu juga. Betul. Daripada kelompok yang sama. Tapi akhirnya masing-masing berpecah, tubuh parti masing-masing. Jadi bagi saya, walaupun orang kata dia orang ada pelbagai parti, bagi saya daripada kumpulan yang sama. Cuma kemudian mereka telah membentuk parti-parti masing-masing. Jadi masing-masing melihat UMNO lah dan Barisan Nasional lah sebagai target yang terbaik untuk mereka jadikan sebagai apa, macam orang kata, ulam mereka lah untuk mereka lawan. Tapi bagi saya, apapun rakyat akan menilai, akan memberi penilaian sebenarnya. Rakyat akan, apabila keterlaluan, ni psikologi manusia kan, apabila you terlampau sangat orang kata belasah, you balun keterlaluan, di mana yang hari-hari bosku tu dilanyaknya oleh mereka ni, lagi mereka lanyak, you tengok macam mana sambutan kepada dia. Lepas tu ada yang kata rakyat keluar nak tengok criminals lah apa semua, lagi disebut lagi ramai pergi. lagi ramai. Jadi ini yang sebenarnya menjadi satu isu. Tapi yang apa yang sepatutnya dilihat dalam konteks Pilihan Raya Negeri Johor ini ialah Pilihan Raya Negeri Johor. Betul. Untuk rakyat negeri Johor, memilih menteri untuk besar, memilih seorang barisan sebagainya. exco, menteri besar, pemimpin-pemimpin, calon-calon yang baik yang dapat memberikan khidmat bakti kepada rakyat. Itu sepatutnya dijadikan tempat atau fokus untuk membuat pilihan. Yes. Dia bukan terus bermain dengan sentimen kebencian. Rakyat mahukan jawapan kepada kesusahan mereka. Sebab itu dalam konteks Barisan Nasional, kita menekankan ini. Dan menekankan berkali-kali supaya kita memberikan ketumpuan kepada aspek-aspek pembelaan rakyat semula. Kita tahu bahawa rakyat sedang susah. Ya. Tapi ada yang sinikal, kalau dah susah kenapa buat ni? Sebab kena buat keadaan yang berlaku, keadaan begini. Jadi tetapi dalam masa yang sama, apabila kita nak buat, kita tentunya menyediakan pelan-pelan perancangan bagaimana untuk kita nak kembalikan, memberikan yang terbaik kepada rakyat. Ini sepatutnya dijadikan sebagai asas untuk kita berbahas, berdebat dalam konteks BN. Tetapi tidak apa yang berlaku. Kita tengok dalam 1-2 minggu tidak ada cerita lain. Ya. Dan rakyat faham tu. Rakyat kata, ini something, ada benda yang tak kena ni. Ya. Betul. Jadi saya harap atas apa yang diperlakukan itu, rakyat akan memberikan sebaik-baiknya kepada pilihan kepada Barisan Nasional kita lah.
Datuk Seri, di Johor ini kita tahu 750,000 pengundi baru automatik akan masuk. Kita tak pasti berapa ramai yang akan turun pada hari Sabtu. Tapi saya anggap ini satu keadaan yang berbeza berbanding dengan PRN Melaka dan Ya. quite significant Ya. kalau kita melihat Hala 7 PRU15. Ya. Bagaimana Datuk Seri melihat kesan kemasukan pengundi baru dalam konteks BN? Ya, kita tengok ini proses bagi saya lah. Ia merupakan satu proses untuk kita mempunyai pengundi-pengundi baru. Setiap pilihan raya akan ada pengundi baru. Cuma kali ini faktor umurnya itu diturunkan dan ke, automatik dan juga secara automatik. Jadi dulu kita dah tak perlu susah lagi lah. Kalau dulu kita terpaksa pergi cari nak jadi pengundi 1,000 orang, kadang-kadang kita buat satu gerakan kebak di bawah untuk menggalakkan orang jadi pengundi dan sebagainya. Tapi alhamdulillah pada hari ini aspek itu dah kita tak perlu buat. Cuma ada satu lagi kelompok, iaitu kelompok yang berusia 18 tahun. Jadi bagi saya kelompok 18 tahun ini dia seperti pemilih-pemilih yang lain. Jadi saya tidak mau membezakan, mendiskriminasikan mereka, kononnya mereka matang ke tak matang apa semua. Mereka adalah, kita telah membuat keputusan bahawa ini adalah kelompok baru. Betul. Ya, dan dia akan menjadi satu detik, ada yang kata ini detik penting untuk kita. Ya, betul, kerana ini pertama kali kita akan mempunyai kelompok baru ini. Namun kita yakin setiap daripada mereka juga mempunyai dari segi taste, ya, dia punya kehendak dia, pilihan dia, parti mana yang ada. Kerana mereka juga datang bukan orang kata secara isolation atau tinggal sendiri, duduk tak kamu. Dia datang dalam keluarganya. Betul. Dia akan melihat bagaimana keluarganya itu berfungsi, cara keluarganya berfikir, dan dia banyak bergantung kepada persekitaran yang ada. Kan? Sebab dia masih muda. Macam saya ke dulu kan, kita ada kawan-kawan kita bercakap kat kita macam ni tu. Jadi dan inilah yang akan memberi juga tentang idea-idea mereka tentang parti, tentang politik, yang terbaik. Apatah lagi dalam konteks kita ada telefon yang smartphone ini yang dapat memberikan maklumat yang lebih pantas, jelas kepada mereka untuk membuat pilihan ini. Jadi bagi saya, yes, ada yang mengatakan bahawa ini pertama kali. Ya, betul pertama kali. Tetapi kita harus ambil dalam konteks bagaimana kita nak meyakinkan kumpulan-kumpulan yang ada. Kerana kita perlu faham bahawa yang kumpulan yang baru ini lebih daripada 700,000 dikatakan. Tetapi yang 18 tahun itu ada yang kata 170,000. Ya, sebab angka dia akan bergerak, akan berubah sepanjang masa, sebab sekarang sudah menjadi automatik kan. Jadi yang jumlah yang itu dan jangan lupa ada 700,000 lagi tu. Yang 18 tahun mungkin 170,000, ya. Jadi kita perlu ambil kira kesemua yang 700,000 sebagai pengundi-pengundi baru ini. Apa pilihan mereka. Dan sebab itulah kita lihat Barisan Nasional umpamanya melalui BN.com kita. Bagaimana saya dapat saksikan anak-anak muda, semuanya tim-tim yang ada muda-muda. Ya, jadi saya ucap tahniahlah kepada BN.com. Terima kasih Datuk Seri. Yang saya lihat bila tengok semuanya orang-orang muda. Sebab yang orang-orang muda lah yang mengenali dia kelompoknya, kumpulannya. Apa yang perlu disajikan, apa yang perlu diberikan kepada kelompok-kelompok mereka, tetapi tanpa juga menafikan bahawa dalam konteks BN.com tu ada juga yang kelompok seperti saya, kita dah tak berapa muda ni. Okey Datuk Seri, saya kira kita sudah hampir ke penghujung. Mungkin saya nak bagi peluang kepada Susah Agung Barisan Nasional untuk barangkali memberikan sedikit peringatan kepada pengundi-pengundi yang akan turun pada 12 hari bulan Sabtu ini. Kita akan mengundi pada 12 hari bulan ini nanti kepada sekalian rakyat negeri Johor. Pertamanya saya ingin mengajak beramai-ramai untuk kita melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi untuk pilihan raya negeri Johor ini, dan dalam keadaan yang sama kita ambillah langkah-langkah untuk memastikan agar diri kita sentiasa
berada dalam keadaan yang baik, ya, tidak kata berada dalam kelompok-kelompok yang mungkin boleh menimbulkan penyebaran Virus COVID-19 virus dan sebagainya ini. Tapi saya yakin kita sudah pun faham, tahu caranya. Dalam masa yang sama, saya juga ingin mengajak kepada semua anggota-anggota Barisan Nasional kita supaya dapat ramai-ramai juga turun untuk memberikan sokongan kepada calon-calon di setiap kawasan kita, membuatkan persiapan-persiapan akhir dan pastikan yang paling besar kepada seluruh rakyat agar kita tidak lupa pada tarikh 12 bulan itu untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pengundi pada pilihan raya negeri Johor nanti. Terima kasih Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Ketua Agung Barisan Nasional, dan kita berjumpa lagi dalam diskusi Johor selepas ini. Terima kasih Datuk Seri kerana hadir. Terima kasih. Dan selamat mengundi pada 12 hari bulan. Undilah Barisan Nasional Kestabilan Masa Depan. Terima kasih.